Plot cerita bermula di satu majlis peresmian galeri seni. Selepas parti itu, seorang wanita bernama Susan duduk keseorangan dengan wajah yang sedih. Kemudian dia pulang ke kediaman mewahnya, sebuah agam yang bernilai jutaan dolar. Susan menghabiskan malam itu tanpa tidur dengan menonton televisyen sehingga fajar menyingsing. Pelayannya memaklumkan bahawa terdapat bungkusan di dalam peti surat. Apabila dia menerimanya, dia menemui sebuah novel yang ditulis oleh bekas suaminya Edward. Di dalam naskah itu terdapat nota di mana Edward mengaku bahawa dia mendapat inspirasi untuk menulisnya selepas perpisahan mereka dan Susan akan menjadi orang pertama yang membacanya sebelum ia diterbitkan pada musim bunga. Selain itu, dia memberitahu bahawa dia kini berada di Los Angeles dan ingin bertemu dengannya semula selepas sekian lama. Semasa meneliti kulit buku itu, Susan menyadari bahawa buku tersebut bertajuk Haiwan Malam. Kemudian suaminya, Hutton, tiba di rumah dan Susan bertanya kepadanya mengapa dia tidak singgah ke galeri pada malam itu. Dia memohon maaf dan menjelaskan bahawa jika dia pergi, dia akan tiba sangat lewat ke majlis makan malamnya. Susan menjawab bahawa 15 minit masanya sudah cukup untuknya. Kemudian, dia bertanya mengapa suaminya tidak melakukan hubungan intim dengannya pada malam itu dan alasan suaminya adalah dia tidak mahu mengejutkannya. Walau bagaimanapun, Susan mengaku bahawa dia tidak tidur sepanjang malam. Dia mencadangkan untuk pergi ke pantai pada hujung minggu itu, hanya mereka berdua, tetapi Hutton menyatakan dia perlu kembali ke pejabat dan kemudian terbang ke New York. Susan terkejut kerana Hutton baru sahaja pulang dari sana. Hutton menjelaskan bahawa dia perlu menutup satu urus niaga dan perkara itu memerlukan kehadirannya di New York. Pada malam yang sama, mereka menghadiri parti di rumah seorang rakan bersama. Rakan Susan, Alicia, menyadari bahawa Susan kelihatan tegang dan tidak cukup tidur. Dia bertanya sama ada Susan baik-baik sahaja dan Susan menyatakan bahawa walaupun mempunyai wang dan keselesaan, dia masih merasakan kebahagiaan itu kurang. Dia bertanya bagaimana Alicia boleh berasa puas dalam perkahwinannya dan Alicia menjawab bahawa memandangkan suaminya seorang gay, mereka adalah sahabat baik yang saling menyayangi secara mendalam dan dia boleh berasa yakin bahawa dia adalah satu-satunya wanita dalam hidup suaminya. Susan mengaku bahawa dia tidak pernah mengalami sesuatu seperti itu dengan Hutton. Hutton mencela perbualan itu kerana dia perlu pergi ke New York. Susan mengucapkan selamat berjaya kepadanya, mengetahui bahawa dia akan menghadapi kesukaran. Kemudian, dia menelan pil tidur dan mula membaca novel yang diberikan oleh Edward di mana terdapat dedikasi dengan namanya. Kisah bermula dengan sebuah keluarga yang sedang dalam perjalanan di lebuh raya menghala ke Texas. Tony, si bapa, memandu bersama istrinya Laura. Anak perempuan mereka, India, merungut kerana dia kehilangan isyarat telefon bimbit dan Tony menyatakan bahawa itulah keindahan barat Texas. Tanpa telefon bimbit maupun orang ramai, hanya alam semula jadi. Tidak lama kemudian, dua buah kereta yang perlahan menghalang jalan. Tony membunyikan horn, salah sebuah kereta itu berganjal seketika, tetapi kemudian memecut dan mula mengganggu mereka, sehingga salah sebuah kereta itu melanggar bahagian belakang kereta mereka. Mereka memaksa Tony keluar dari jalan raya dan menghalang laluannya. Pada saat itu, muncul seorang lelaki bernama Ray yang bertanya mengapa Tony melanggar kenderaannya. Tony mencadangkan untuk pergi ke polis bagi menyelesaikan situasi itu, tetapi salah seorang daripada lelaki itu berkata dia tidak boleh kerana tayarnya pancit. Tony tidak mempercayai mereka dan Ray memberitahu bahawa dia sepatutnya memandu untuk memeriksa sama ada mereka berbohong. Tony cuba melarikan diri tetapi tidak dapat kerana tayarnya rosak. Ray menawarkan diri untuk membaiki tayar tersebut bagi membuktikan bahawa mereka tidak mempunyai niat jahat. Tanpa pilihan lain, Tony keluar dari kereta, membuka bonet dan mengeluarkan tayar ganti. Kemudian, Ray menasihatinya supaya mengeluarkan istri dan anaknya supaya dia boleh mengangkat kereta itu dengan jek hidraulik. Walaupun berasa agak takut, para wanita itu tidak mempunyai pilihan dan keluar dari kenderaan. Ray mula mengganggu India sementara Tony cuba menghalangnya. Ray melayangkan satu tumbukan dan Tony melawannya untuk mempertahankan keluarganya. Selepas membaiki tayar, para wanita itu masuk dengan cepat ke dalam kereta mereka dan memanggil Tony, tetapi Ray dan seorang lagi lelaki berlari ke arah kenderaan berhampiran dan melarikan diri. Tony, yang kaku, melihat bagaimana mereka membawa istri dan anaknya pergi tanpa mampu berbuat apa-apa untuk menghalangnya. Belum dia sempat bertindak, mereka sudah tiada di situ. Susan menutup buku itu dengan kasar, bernafas dengan sukar akibat intensiti suspens itu dan menelepon suaminya yang berada di hotel bersama wanita lain.
Teman wanitanya memegang lengan Hutton dan Susan bertanya mengapa dia tidak menelepon selepas tiba di New York. Hutton menjawab bahwa dia tidak mau mengejutkan Susan. Kemudian, Hutton meminta operator untuk menyambungkan panggilan ke bilik 31 dan Susan terkejut kerana itu bukan nombor bilik biasa mereka. Hutton menjelaskan bahawa tempahan mereka tidak tersedia di tingkat yang biasa. Apabila mereka tiba, operator mengumumkan bilik 31 puan. Susan kaku apabila mendapati suaminya bersama wanita lain. Dia memberi amaran supaya suaminya berhati-hati dan meletakkan telefon. Di dalam novel, Tony kekal bersama salah seorang lelaki itu, Lou. Lelaki itu menyuruhnya memandu dan Tony, yang sangat gemetar, mencari keluarganya di lebuh raya tanpa kejayaan. Dia hanya menemui keretanya di sebelah trailer kosong tanpa tanda-tanda keberadaan mereka. Lou meminta dia terus memandu dan berhenti bimbang kerana Ray tidak akan mengapa apakan keluarganya. Kemudian, dia membawanya ke tempat yang gelap dan terpencil lalu meninggalkannya di situ. Tony berjalan sepanjang malam di lebuh raya sehingga dia tiba di sebuah rumah dan meminta untuk menggunakan telefon. Seorang pegawai polis bernama Bobby menahannya dan mula menyiasat apa yang berlaku pada malam itu. Terkejut apabila mengetahui bahawa Tony membiarkan lelaki itu membawa isteri dan anaknya walaupun tanpa senjata. Mereka menghampiri pagar dawai berduri dan di tengah-tengah kawasan terpencil itu, Tony melihat keluarganya dalam keadaan bogel dan tidak bernyawa di atas sofa berwarna merah. Susan, dalam realitinya, menangis teresa-esa dan lemas dalam air matanya sendiri. Dia berhenti, berfikir seketika, dan mendapat imbasan kembali. Dia teringat pernah terserempak dengan Edward di New York. Edward, yang juga berasal dari Texas, sangat mirip dengan Tony, tetapi tanpa janggut. Mereka berdua menghadiri University Columbia, di mana Edward menghadiri temu duga untuk beasiswa dan Susan sedang mengikuti pengajian siswa Zah di sana. Mereka pergi makan malam dan Edward mengaku bahawa Susan adalah cinta agung pertamanya. Apabila Edward memberitahu bahawa Susan mewarisi mata yang sama seperti ibunya, Susan berasa marah dan berkata bahawa dia tidak mahu menjadi seperti ibunya. Edward bertanya mengapa dia berhenti menjadi artis dan dia menjawab bahawa dia terlalu sinis. Edward memberitahunya bahawa dia merendahkan diri sendiri dan Susan tersenyum lalu bertanya sama ada dia boleh menemaninya pulang ke rumah sambil mengaku bahawa Edward juga adalah cinta pertamanya. Edward memandang Susan dengan senyuman. Kembali kepada kisah itu, pegawai Bobby memberitahu Tony bahawa mereka sudah mempunyai versi rasmi mengenai kematian keluarganya. Isterinya mengalami keretakan tengkorak, anaknya meninggal dunia akibat lemas dan lengannya patah, kedua-duanya telah dicabuli secara intim. Selain itu, di dalam trailer tempat Tony menemui keretanya pada malam itu, mereka mengesang cap jari isteri dan anaknya dan sedang mencari pemilik trailer tersebut. Muncul satu lagi imbasan kembali. Susan sedang makan malam bersama ibunya yang berasa berang kerana Susan membuat keputusan untuk pulang ke Texas dan berkahwin dengan Edward meninggalkan New York. Ibu Susan tidak merestui Edward yang dianggapnya lemah dan berstatus rendah. Susan cuba mempertahankannya, tetapi ibunya memberi amaran bahawa pada masa depan, Susanlah yang akan menyesali keputusan itu kerana Edward tidak akan dapat menawarkan kehidupannya mewah kepadanya. Ibunya juga memberitahu bahawa mungkin Susan belum menyedarinya, tetapi sebenarnya ibu dan anak itu adalah serupa. Susan menafikannya dengan mengatakan bahawa mereka tidak mempunyai persamaan dan ibunya menjawab dengan kata penuh teka-teki, "Tunggu sahaja." Seterusnya, Susan menghantar email kepada Edward menyatakan bahawa bukunya memberi kesan yang mendalam dan dia mahu bertemu dengannya. Dalam novel, Tony menerima mesej daripada Bobby dengan gambar seorang suspek bernama Turk dan mengesahkan bahawa itu adalah salah seorang individu tersebut. Tetapi Bobby memaklumkan bahawa tiada siapa yang melihat Turk sejak kebelakangan ini. Hari dan bulan berlalu tanpa sebarang kemajuan dalam siasatan. Dapat dilihat bahawa Tony tidak lagi berjanggut. Suatu hari, Bobby menemui Tony dan memaklumkan bahawa 3 orang lelaki cuba merompak di sebuah pasar raya. Seorang melarikan diri, seorang lagi ditangkap dan yang ketiga ditembak. Individu yang meninggal dunia itu ialah Turk. Bobby minta Tony kenal pasti tahanan itu. Di balai Tony kenal lelaki itu, Lou, yang tinggalkannya di padang pasir. Lou cuba nafikan kenal dia tetapi Tony ingat apa dia buat kepada keluarganya malam itu. Bobby menyoal siasatnya dan meminta butiran mengenai Ray dan Turk. Lou mendakwa dia tidak mengenali mereka. Akhirnya mereka menangkapnya dan Bobby memberitahu Tony bahawa mereka akan mendakwanya atas kesalahan membunuh menggunakan keterangannya dan cap jari pada kenderaan itu. Dia yakin bahawa Ray juga adalah salah seorang pelarian. Sudah tentu,
dan berjanji bahawa mereka akan menangkapnya. Di pejabatnya, Susan sedang bersama kaki tangannya yang memaklumkan tentang mesyuarat penting akan datang. Dia kelihatan terganggu dan tidak fokus. Apabila mereka bertanya sama ada dia tidak dapat tidur lagi pada malam sebelumnya, dia menjawab bahawa dia memang tidak pernah tidur. Sebab itulah bekas suaminya memanggilnya haiwan malam. Dia mendapati kebetulan bahawa Edward menghantarnya buku yang begitu ganas dan sedih yang juga bertajuk Haiwan Malam, sesuatu yang menarik perhatian. Pembantunya bertanya sama ada dia masih mencintai Edward dan Susan menjawab ya, tetapi dia tidak pernah mempercayai Edward sepenuhnya maupun cara hidupnya. Dia mengaku bahawa dia melakukan sesuatu yang mengerikan kepada Edward dan meninggalkannya dengan kejam demi Hutton yang kelihatan lebih menarik dan yakin. Dalam mesyuarat itu, mereka berbincang mengenai kemungkinan penamatan perkhidmatan seorang pekerja tertentu. Susan membantah dengan mengatakan bahawa mereka harus memberi sokongan, memandangkan dia sendiri yang meminta perubahan dalam syarikat. Tetapi salah seorang pembantu mengingatkannya bahawa dialah yang mencadangkan perubahan tersebut. Susan menjawab bahawa kadangkala menukar perkara dengan cara itu bukanlah yang terbaik, yang mungkin mencerminkan penyesalan kerana melakukan perubahan sedemikian dalam hidupnya. Kembali ke dalam novel, Bobby memandu membawa Tony ke rumah Ray, di mana Ray sedang mundar-mandir. Dia memberitahu bahawa Ray tiada cap jari di tempat kejadian jenayah dan dia mempunyai rekod bersih, tetapi Tony yakin bahawa Ray adalah pelakunya. Mereka cuba menangkapnya di balai polis, tetapi dalam perjalanan, Bobby bertanya sama ada Tony mengecam kenderaan dan pemandunya. Ray berkata dia tidak tahu apa-apa. Tony, dengan air mata berlinang, mengingatkannya tentang apa yang dia dan rakan-rakannya lakukan pada malam itu kepada keluarganya. Ray mendakwa Tony pasti sudah gila. Mereka menggari Ray dan membawanya ke trailer tempat serangan itu berlaku. Tony menuntut Ray menceritakan dengan tepat apa yang berlaku pada malam itu dan Ray cuba menafikannya. Tony yang berasa marah menumbuknya. Kemudian muncul limbasan kembali, Susan dan Edward masih bersama. Dia membaca draft novel Edward dan mengkritiknya kerana tidak mencukupi. Dia meminta Edward melakukan sesuatu yang lebih daripada sekadar menulis. Edward tersinggung. Susan kata dia cuma realistik dan tak boleh meramal semua masa depan. Edward balas bahawa Susan makin menyerupai ibunya. Mereka bertengkar hingga berdepan. Di sekolah, Susan bertemu Hutton, suaminya kelak. Di dalam novel, Bobby menelefon Tony dan memaklumkan bahawa Ray telah dibebaskan kerana tiada bukti kukuh terhadapnya. Mereka bertemu di sebuah kafe dan Bobby mendedahkan bahawa dia menghidap kanser paru-paru dan hanya mempunyai baki setahun untuk hidup. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk bersara dan menumpukan perhatian untuk membantu Tony menuntut keadilan walaupun itu bermakna mengambil risiko melanggar undang-undang. Ini akan menjadi kes terakhir bagi Bobby yang tidak boleh sekadar melihat seorang pembunuh terlepas daripada hukuman. Satu imbasan kembali menunjukkan Susan sedang bersiap sedia untuk meninggalkan Edward. Dia memberitahu Edward bahawa hubungan mereka tidak berhasil kerana mereka terlalu berbeza. Edward cuba memujuknya supaya tidak berbuat demikian, tetapi Susan berkeras untuk mencari masa depan kerana dia tidak berasa bahagia dengannya. Di dalam novel, Bobby menangkap Ray di sebuah bar dan membawanya ke padang terbuka. Ray cuba membantah dengan mengatakan bahawa ia tidak sah, tetapi Bobby tidak mempedulikannya. Tidak lama kemudian, seorang pegawai membawa Lou dan Bobby menyerahkan pistolnya kepada Tony kerana dia mula berasa tidak sihat dan perlu muntah. Bobby! Kedua-duanya melarikan diri dan Bobby berjaya menembak Lou sementara Ray melarikan diri. Satu imbasan kembali menunjukkan Susan di sebuah klinik bersama Hutton. Dia mengaku bahawa dia menyesali apa yang berlaku dan takut jika Edward mengetahuinya. Di sini didedahkan bahawa dia mengalami keguguran anak Edward. Hutton cuba menenangkannya dengan memastikan bahawa Edward tidak akan pernah tahu. Tidak lama kemudian mereka melihat Edward menangis di luar keretanya. Kami sedar sikap pemalu Edward menyebabkan dia kehilangan isteri dan anaknya. Pengalaman yang mendorongnya mencipta Tony, watak utama dalam novelnya itu. Kembali ke dalam cerita, Tony apabila melihat Lou mati menjerit dalam keputusasaan, merasakan seluruh beban itu dengan penuh intensiti. Rasa bersalah kerana tidak berjuang lebih keras demi keluarganya, kerana tidak mampu menyelamatkan mereka. Bobby memberitahunya bahawa dia seorang lelaki yang baik dan mengarahkannya untuk bangun kerana mereka perlu menangkap Ray. Mereka berpisah. Tony memandu ke arah trailer. Sebaik sahaja melihatnya dia mengacukan pistol ke arah itu, Ray mengejek kerana menyangka Tony tidak mempunyai keberanian dan mengaku bahawa dia menyerang isteri dan anaknya serta menikmati setiap saat itu. Apabila Tony melepaskan tembakan sejurus sebelum rebah, Ray memukulnya dengan sebatang kayu.
Tony yang cedera di bahagian mata cuba untuk bangun dan mencari jalan keluar. Dia menendang secara membuta tuli ke arah Ray yang terbaring di atas lantai. Di luar rumah, Tony tersadung dan akhirnya terjatuh ke atas senjatanya sendiri. Sambil tercungap-cungap dengan kesukaran untuk bernafas, akhirnya dia menghembuskan nafas terakhir. Susan yang berada di dalam bilik mandi memikirkan tentang Edward, kemudian di atas katil dia menerima pesanan daripadanya, bertanya bilakah dan di manakah mereka ingin bertemu. Keesokan harinya dia bersiap sedia untuk janji temu itu, menanggalkan cincinnya dan tersenyum teruja kerana dapat melihat semula bekas suaminya. Dia tiba di sebuah restoran dan menunggunya selama berjam-jam, tetapi Edward tidak pernah muncul. Dia rebah dalam tangisan, merenung tentang keputusan buruk yang membawanya ke dalam perkawinan tanpa kebahagiaan ke dalam kehidupan yang kosong. Pengajarannya, jangan korbankan nilai diri atau keaslian Anda demi penampilan maupun keselesaan. Penyesalan yang muncul lewat adalah beban yang boleh menghantui Anda sepanjang hayat. Mencintai dengan keberanian dan setia kepada diri sendiri, walaupun ia melibatkan risiko, adalah satu-satunya jalan menuju kedamaian dalaman. Kerana pada akhirnya, hanya keputusan yang Anda buat dan kisah yang Anda benarkan orang lain ceritakan tentang diri Anda yang akan kekal. Sekarang, pilih salah satu daripada ringkasan yang lain ini.